bagaimana cara untuk kita istiqamah. Dalam surah Hud ada diceritakan tentang istiqamah, iaitu pada ayat 112 dan 113. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maksudnya, oleh itu hendaklah engkau, wahai Muhammad, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah kamu melampaui batas hukum Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat yang ke-112. Dan Allah juga berfirman pada ayat 113, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Maksudnya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka kalau kamu berlaku sedemikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Surah Hud ayat 113. Dan berdasarkan ayat-ayat ini, ada 3 cara bagaimana untuk istiqamah dalam kehidupan. Cara yang pertama, beristiqamah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, iaitu kita boleh tengok pada ayat 112. Cara yang kedua, tidak melampaui batas, juga kita boleh tengok pada ayat 112. Dan cara yang ketiga, tidak cenderung kepada pihak-pihak yang zalim pada ayat 113. Dan istiqamah ni merujuk kepada ketaatan melakukan sesuatu suruhan secara terus-menerus di sebalik perintah. Agar terus beristiqamah, kita boleh menemukan penyelesaian bagi masalah kehilangan motivasi dan semangat dalam berdakwah yang lazimnya menjadi penyebab utama berhentinya usaha-usaha islah dalam membaikkan ummah. Dan merujuk kepada ayat ini, Hasan Al-Basri pernah berkata, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kesederhanaan dalam beragama pada 2 jangan. 1, la tadghaw, jangan melampaui batas. 2, la tarkanu, iaitu jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim. Dan di samping itu, perintah agar tidak melampaui batas akan mengubati isu kekerasan dan ketegasan yang tidak bertempat. Melalui perintah agar tidak cenderung kepada orang-orang yang zalim pula, kita diingatkan agar tidak menyerah kalah kepada musuh dan tidak terpegun dengan apa-apa yang dimiliki oleh mereka. Dengan mengikuti seruan-seruan ini, orang Islam takkan mudah kehilangan jati diri dan pegangan terhadap agama Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang sentiasa istiqamah berada di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.